I pray to God, my heart's all about it. Every single day of my life, with every breath, I solemnly promise to try to live my life for you. You did revive my soul and shine a light into my heart. So pleasing you is now my only goal. I love you so, I love you so, I love you so. Now I know how it's like to have your precious love in my life. Now I know how it feels to finally be at peace inside. I wish that everybody would know how amazing it feels to love you. I wish that everyone could see how your love has set me free. Now I know how it's like to have your precious love in my life. Now I know how it feels to finally be at peace inside. I wish that everybody would know how amazing it feels to love you. I wish that everyone could see how your love has set me free and made me strong. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT. Sebelum itu, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada semua penonton setia Facebook Live Masjid Ustaz Ismail. Kita berprogram program Bercara Iman. Jadi ini adalah minggu-minggu yang terakhir kita dapat bersama, dan seperti mana yang telah kita janjikan, kita ada tetamu istimewa pada petang ini. Beliau yang saya maksudkan adalah Tuan Haji Asyik Tuan Haji Ahmad Faisal bin Muhammad, Timbalan Mufti Kerajaan Johor. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Doktor. Sihat, Doktor? Alhamdulillah, apa khabar Tuan Haji? Alhamdulillah sihat walafiat. Mudah-mudahan Allah berikan nikmat kepada kita insya-Allah di bulan Ramadan yang mulia ini. Mudah-mudahan insya-Allah. Ya Haji, kita berada di hari-hari terakhir Ramadan Haji. Haji ada persiapan ke? Dah beli baju raya ke Haji? Tempoh PKP ni kita kena bertenang lah Doktor. Duduk diam-diam je lah. Pakailah apa yang ada kat rumah. Alhamdulillah, baik. Okey Haji, saya ingat para penonton kita tak perlu perkenalkan lagi Tuan Haji Ahmad Faisal. Beliau adalah Timbalan Mufti Kerajaan Johor. Sangat popular di negeri Johor ni, tidak asing lagi dengan masyarakat Johor. Jadi pada petang ini kita amat bertuah kerana dapat menjemput Tuan Haji bersama dengan kita untuk membincangkan satu lagi tajuk yang saya ingat sangat sinonim dengan kita bulan Ramadan ini, iaitu infak, sedekah dan infak serta wakaf di bulan Ramadan insya-Allah. Jadi Haji, sebagai mukadimah ini, mungkin dalam masa yang pusingan pertama ini, saya ingin minta Haji jelaskan sedikit tentang apa beza di antara, ada orang panggil sedekah, ada panggil infak, ada panggil wakaf, dalam bahasa Melayu ada derma, ada sedekah. Mungkin kalau Haji bagi sedikit
pencerahan berkenaan definisi ketiga-tiganya ni. Silakan Haji. Terima kasih Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah wahdahu la syarikalah Muhammadun abduhu wa rasuluh. Tawajjah haitsu syi'ta fa innaka mansur fa innaka mansur fa innaka mansur wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Terima kasih pada Doktor selaku moderator pada petang ini. Alhamdulillah saya merafakkan setinggi kesyukuran kehadirat Allah SWT kerana pada petang yang berbahagia ini dapat saya bersama-sama dengan Doktor dan juga rakan di UTM khususnya untuk sama-sama kita bertukar pendapat tentang tajuk yang telah pun diberikan kepada saya, iaitu tentang keimanan. Itulah yang cara yang ada hubung kait dengan selalu yang kita buat apabila apatah lagi kita berada pada bulan Ramadan Mubarak. Alhamdulillah, dengan izin Allah hari ini sudah masuk hari yang ke-26 Doktor. Kita berpuasa, tinggal beberapa hari lagi Ramadan akan meninggalkan kita, dan sudah tentu bila kita berpuasa ini antara perkara yang kita akan selalu buat, akan kita selalu sumbang, yang akan kita amalkan kalau ikut pesanan orang tua kita adalah sedekah. Ini mesti kita akan buat walau di mana saja kita berada. Saya dan saya yakin satu perkara yang biasa diamalkan oleh kita. Kalau kita di kampung dulu, memang ada tabung-tabung khusus untuk kita membuat ataupun pungutan untuk berbuka puasa ataupun kita buat maulid. Itu biasa kalau kat kampung lah. Doktor, kampung saya lah. Doktor mungkin lagi hebat kan. Jadi kita buat. Untuk apa? Untuk tujuan kita mendapatkan ataupun menghidupkan amalan bersedekah kepada umat Islam. Jadi apa yang Doktor sebut tadi, sama ada perkara yang berkaitan dengan sedekah, perkara yang berkaitan dengan infak, perkara yang berkaitan dengan wakaf, memang dia ada perbezaan, kalau tak banyak pun sedikit lah. Kalau kita ambil contohnya segi yang disebut sebagai sedekah, apa saja pemberian yang padanya itu kita mendapat pahala daripada Allah Ta'ala, kita boleh anggap itu sebagai sedekah. Dan sedekah pun kalau kita lihat, dia ada dua lah. Satu sedekah yang wajib, satu sedekah yang sunat. Kalau sedekah yang wajib, kita pun tahu adalah kita panggil dengan panggilan biasa disebut sebagai zakat. Itu wajib. Tak boleh tidak, mesti kita buat. Sebab itu benda wajib. Zakat kan. Kalau zakat harta ataupun zakat fitrah. Ramadan, zakat fitrah. Warga UTM dah bayar fitrah sebelum ni online ni. Jangan tak bayar pula. Ya dah, kita dah bayar. Dah bayar. Mudah je. Online tak ada masalah. Alhamdulillah. Setakat ni saya boleh berkongsi sedikit. Kalau ikut rekod yang semalam yang saya dapat daripada urus dia, Alhamdulillah kutipan zakat fitrah melalui online yang dibuat oleh rakan-rakan kita, oleh penduduk Islam di Johor, sudah hampir 12, hampir 13 juta Doktor. InsyaAllah akan meningkat nanti. Jadi tuan-tuan, apa saja yang kita dapat, yang kita beri, yang itu semuanya pahala kepada Allah Ta'ala, itu namanya sedekah. Dia memang jadi kita. Kemudian ada orang tanya pula, habis Ustaz, infak ni macam mana pula? Infak ni kadang-kadang kita lebih benda yang kita beri kepada orang. Beza dia. Kita infakkan harta kita contohnya. Kita infakkan tenaga kita. Kita infakkan kereta kita. Kan? Macam-macam lah. Kadang-kadang ada orang, contoh dia buat satu majlis kat kampung, apa yang dia ada, contoh kereta. Nak guna kereta saya, silakan. Orang ni tak ada kereta, dia kata tak apa. Saya tak ada kereta, tapi saya boleh memandu kereta. Itu infak lah tu. Kan? Masing-masing gunakan apa yang dia ada untuk tujuan kebaikan. Kemudian yang ketiga, kalau sebut tadi tentang wakaf. Wakaf tentu satu benda yang agak berbeza. Agak berbeza pasal bila kita sebut soal wakaf, maka sudah barang tentu dia adalah satu perkara yang kita menahan sebenarnya harta kita daripada menjadi milik kita. Sudah terberhenti. Sebab ianya sudah menjadi milik Allah SWT dengan wakafnya kita itu. Ainnya itu tetap ada, tetapi apa yang kita dapat lihat, segala kebaikan yang kita dapat daripada itu, insya-Allah akan kembali semula kepada kita dengan niat tadi itu. Contoh yang kita dah buat ataupun yang pihak UTM sudah buat, iaitu kita berwakaf kapet Masjid Ustaz Ismail. Alhamdulillah, saya dipahamkan oleh pihak pengurusan, Dr. Ahmad maklum kepada saya bahawa sudah tutup pun untuk kapet. Alhamdulillah, tuan-tuan yang telah berwakaf untuk kapet tadi, jangan bimbang, jangan risau. InsyaAllah pahalanya tetap berterusan sampailah kita menghadap Allah sampailah hari kiamat besok. Sesuai dengan hadis Nabi SAW, "Idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min salat," kata Rasulullah.
Mati saja manusia, maka putuslah amal kita kecuali 3. Yang pertama Nabi sebut apa? Sedekah jariah. Selalunya orang kita didikkan kaitkan wakaf ini dengan sedekah jariah. Benda yang biasa, sinonim. Sedekah jariah. Sebab di sini pahalanya berterusan. Pahalanya berterusan sedekah jariah. Jadi kita yang berwakaf tadi, walaupun kita berwakaf hanya RM10 contohnya, maka kita juga mempunyai saham tadi dalam perkara yang disebut sebagai wakaf. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kalau kita tadi sedekah dia ada 2, satu yang wajib, satu yang sunat. Wajib yang zakat, sunat yang macam kita sedekah biasa ni, sedekah tabung masjid, sedekah tabung ini itu adalah sedekah. Tetapi kalau wakaf satu benda juga sunat, tetapi itu sudah menghalang harta menjadi hak milik kita, tetapi ia yang telah menjadi hak milik Allah Subhanahu wa taala. Doktor ini sebagai mukadimah lah bagi saya untuk memanaskan suasana lah, insya-Allah mudah-mudahan. Okey, terima kasih Tuan Haji. Jadi daripada apa yang Haji jelaskan tadi, kita dapati bahawa wakaf itu maksudnya kita menahan diri daripada menerima ataupun kita makna harta tu kita tak ambil manfaat dia lah. Manfaat tu terus kepada masyarakat, kepada orang orang ramai lah. Jadi kalau kita lihat kalau Haji punya penjelasan tadi, maknanya kalau kita kata sedekah ini dengan apa yang kita adalah harta kan, tapi infak tu boleh lebih, nampaknya lebih luas. Infak harta, infak mungkin tenaga, betul. maknanya lebih luas. Mungkin orang boleh infak idea dia kan, dia bernas. Kita mungkin tak bernas macam dia boleh infak. Bagus tu. Gitu. Maknanya kalau katalah kita jadi AJK masjid ke surau ke sekolah ke PIBG ke apa kan kita menginfakkan tenaga. Boleh je masukkan infak tenaga. Betul. Saya setuju Doktor. Boleh kita masukkan sebagai satu amal jariah juga tu. Okey je. Jadi apabila kita sebut tentang tiga perkara ini, dia menjadi satu tuntutan kepada masyarakat lah. Maksudnya kita lihat bahawa Islam meletakkan kita ada sedekah, kita ada infak, kita ada wakaf ini, maknanya hubungan kita dengan masyarakat tu bukan terputus. Maksudnya ibadah itu kalau kita faham, kita dengan Allah kan. Tetapi bila ada ibadah-ibadah yang kita sebutkan infak, zakat, wakaf ini nampaknya kepada orang ramai Haji. Ya betul. Dia lebih kepada mengaitkan kita dengan masyarakat mujtama' maknanya. Kalau kita bercakap soal zakat, sudah tentu apa yang kita dapat dari zakat itu, yang kita sumbang tadi, yang kita zakat tadi, dia akan pergi kepada 8 asnaf tadi. Jelas. Jadi memang ada hubung kait dengan masyarakat dan mujtama'. Wakaf pun sama juga. Kalau kita berwakaf, tentu kalau doktor ada satu bangunan, doktor wakafkan bangunan doktor untuk tujuan anak yatim ataupun untuk tujuan apalah, fakir miskin. Selagi mana doktor mewakafkan harta itu sampailah bila-bila, maka dia akan mendapat, yang dapat nikmat siapa adalah masyarakat, orang susah tadi tu, orang yang telah kita niatkan. Jadi saya percaya doktor, apa yang kita buat, walaupun memang betul ini hubung kait dengan Allah Ta'ala, tetapi dia tidak terpisah dengan makhluk, sebab manusia akan juga mendapat manfaat seperti mana yang saya sebutkan tadi. Jadi daripada sini Tuan Haji, kita nampak keindahan Islam tu Ji. Maknanya kita kalau nak cakap pasal ibadah ni, makna dia bukan semata-mata kita dengan Tuhan, kita dengan Allah saja Ji. Tetapi dia ada hubung kait dengan orang ramai, dengan kita bertolong orang, dengan membantu. Apatah lagi Ji dengan zaman-zaman PKP ni Ji, saya tengok dekat TV ramai, ialah orang Malaysia lah khususnya membantu orang lain Ji. Ini satu amalan mulia Ji. Bagus doktor. Saya setuju doktor. Hablum minallah, hablum minannas. Kan dua-dua kita jaga. Mudah-mudahan. InsyaAllah. Maksudnya dua-dua jaga je Mana kalau kita baik pun katalah kita ni geng surau lah Ji Tapi dengan kita dengan orang lain, kedekut harta tak sempurna Ji. Memang tak ke mana lah tu. Memang karam ke laut lah nampaknya itu tu. Okey Ji, baik. Okey Ji. Jadi sementara kita ni di bulan Ramadan Ji, mungkin Haji boleh berkongsi dengan saya, dengan rakan-rakan penonton sana tu, galakkan hikmah ataupun motivasi lah supaya kita ni di saat-saat akhir, 10 akhir, dah tak sampai 10 dah Ji, lebih banyak kita menyumbang, bersedekah, infak je. Silakan Ji. Kalau kita lihat ada satu ulama yang namanya Syekh Tahir Al-Baghdadi. Dia ni tuan-tuan, orang amat heran bila tengok dia ni, orang tengok dia ni murah je rezeki dia.
Sampai kawan-kawan dia bertanya kepada kau ni macam mana aku tengok kau ni. Aku tengok kau tak pernah miskin pun. Murah rezeki kau. Tapi kau tak ada apa sangat. Dan tuan-tuan, apa yang disebut pada rakan-rakan dia, 3 sebenarnya rahsia dia ni. Rahsia dia boleh jadi begitu hidupannya adalah 3 benda. Yang pertama, dia akan sentiasa membaca surah Al-Waqi'ah sebelum tidur. Yang kedua, dia akan sentiasa melaksanakan solat duha. Tu dia, solat duha. Dan yang ketiga, dia kata, aku tidak akan putus sama sekali untuk bersedekah pada setiap hari. Nampak tu? Itu satu motivasi kepada kita. Kalau nak murah rezeki tuan-tuan, percayalah, kena banyak bersedekah. Zakat tadi saya tak nak sebut, zakat ni dah wajib, kita dah faham. Tapi soal sunat, benda sunat. Kadang-kadang benda sunat ni orang kita maklum lah doktor. Bila sunat, alah tak buat tak apa kan. Tak kisah pun, wajib dia bekerja dia nak berzakat. Tapi bila sunat dia relax je. Tapi jangan lupa sebenarnya di situ. Kita nampak sebenarnya bila kita buat amalan dini, rupa-rupanya di sebalik itu ada hikmah. Itu kenapa khususnya perkara bersedekah ini kita digalakkan buat pada Ramadan. Dan di antara yang saya sebut tadi tu, pahala kita akan berlipat kali ganda bila kita buat di bulan Ramadan. Saya percaya. Pengalaman saya dululah waktu saya jaga zakat dulu di Majlis Agama, hampir 60 tahun yang dulu. Bagaimana saya melihat masyarakat kita khususnya yang membayar zakat ini, kebiasaannya mereka akan suka ataupun berlomba-lomba untuk membayar zakat pada 2 bulan. Iaitu bulan apa? Ramadan lah. Pasal apa? Dia nak dapat pahala lebih. Kalau sebelum ni kita buat sesuatu dapat 10 kali ganda, tapi Ramadan mungkin lebih daripada itu, mungkin sampai peringkat 700 kali ganda kan Allah beri kepada kita. Sebab itu dia akan cuba untuk berzakat pada bulan Ramadan nak dapat lebih. Kadang-kadang sampai peringkat apa tuan-tuan, dia menjadikan dia punya haul itu pada bulan Ramadan. Tahun tu di bulan Ramadan. Sengaja dia jadikan haul dia berzakat itu Ramadan. Jadi Ramadan akan datang tahun depan tu zakat sekali. Sebab dia nak dapat pahala. Jadi kita lihat tuan-tuan benda yang sunat itu kita gandeng dengan benda yang wajib, iaitu puasa kan cantik tu. Bergandengan kan. Malam pula kita bangun qiyamul lail sunat juga tu. Kan bergandengan benda yang kita buat. Itu yang kedua kan. Yang ketiga, saya percaya Allah ataupun Nabi Muhammad SAW pernah menyebut dalam satu hadis yang panjang 7 golongan. Sab'atun kata Rasulullah. Yuzillihumullah yawma la zilla illa zilluh kata Rasulullah. Ya tak? Nabi kata 7 golongan esok di padang mahsyar tidak ada perlindungan selain daripada Allah SWT yang lindung dia. Antaranya siapa? Antaranya orang yang bersedekah menggunakan tangannya tanpa diketahui di tangan sebelah sini. Maknanya orang yang rajin bersedekah. Dia ada 7 lah. 7 antaranya itulah yang rajin bersedekah. Jadikan sebagai satu motivasi kepada kita. Kita nak besok, tuan-tuan, Allah beri perlindungan kepada kita di padang mahsyar. Kita nak minta syafaat Nabi SAW. Jadi itulah antara yang kita boleh buat. Sebenarnya sedekah ni tak susah, tuan-tuan. Tak susah mana. Kita sedekahlah dengan kemampuan yang kita ada. Jangan kita kata lebih-lebih. Tidak katalah kita ni ada RM20, kita nak sedekah RM30. Tak boleh. Sedekahlah apa yang kita mampu, yang kita kelas. Kemudian seterusnya juga, dan jangan lupa bahawa sedekah ini juga akan memberi keberkatan kepada harta kita. Saya percaya orang yang banyak bersedekah, dia tidak akan fakir, dia tidak akan miskin. Sentiasalah hartanya akan bertambah berkat. Tuan-tuan dan puan-puan Allah, sedikit saya nak cerita doktor pengalaman saya dulu. Apabila satu syarikat yang agak besar di Johor, syarikat milik orang Islam, satu ketika mereka mengakui mereka tidak pernah bayar zakat perniagaan. Satu ketika dahulu. Jadi oleh kerana dia tak pernah bayar zakat, maka dia macam tak kisah buat relax. Satu hari pengurus ataupun dia punya orang Jawa kata pentol. Doktor ni Jawa kan. Pentol ni pentol ni pergi berjalan daripada Johor, dia berjalanlah ke negeri-negeri. Takdir Allah SWT di sebuah negeri saya tak nak sebut, dia berjumpa dengan seorang tua, seorang pakcik. Sudah berhenti rehat, dia singgah. Relax-relax, borak-borak. Lama-lama tuan-tuan, pakcik dia tanya kepada dia. Dia pun tak kenal siapa pakcik ni, tapi pakcik dia tanya kepada dia. Anak ni daripada mana? Kerja apa? Dia tanya budak ni satu saja. Nak tanya, awak pernah tak berzakat? Terdiam budak ni. Kalau zakat fitrah tu saya pernah lah pakcik. Tapi zakat lain saya tak pernah. Itu antara kenapa awak ada masalah kata dia. Rupanya tuan-tuan dan mati Allah, balik daripada situ, dia mula pergi ke majlis agama dan mula belajar membuat perkiraan zakat ataupun perniagaan syarikatnya. Dan alhamdulillah antara syarikat yang telah
yang maju pada hari ini, telah berkembang maju, dan antara syarikat yang membayar zakat perniagaannya hampir lebih dari 1 juta ringgit, Dr. Alhamdulillah. Berkat. Ya, Memang tidak. Allah tidak akan bagi kemiskinan kepada dia. Mungkin dia jahil daripada pihak awal. Tetapi bila Allah berikan petunjuk, dan insyaAllah saya percaya, insyaAllah dia akan jadi lebih. Kemudian rahmat Allah, jangan lupa bahawa orang-orang yang bersedekah juga, besok dia ada satu pintu yang khusus bagi dia di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu khusus untuk orang yang bersedekah pada bulan Ramadan. Kita berebut besok, kita masuk. Pasal apa? Jangan lupa, kita juga ada saham bersedekah pada Ramadan. Jadi pada hari dah 26, 27, 28, 29, insyaAllah 30 Ramadan, tinggal lagi 4 hari, 4-5 hari ni, masa kita untuk bersedekah ni tuan-tuan. Berlomba-lomba lah, wasari'u, fastabiqul khairat, kan? Berlomba-lomba lah kita untuk buat kebaikan, insyaAllah. Jadi itu penjelasan saya, mudah-mudahan. InsyaAllah. Okey, Tuan Haji, saya tertarik dengan Tuan Haji punya pernyataan tadi. Maknanya kita sedekah ni ikut kemampuan tu. Saya suka yang itu. Betul. Sebab apa kadang-kadang orang ni dia bila nak sedekah, nak infak, nak wakaf ni dia tunggu dia ada lebih je. Betul. Tak boleh tu. Patut keluar apa yang dia ada. Apa dia mampu. Kan? Kalau saya tengok apa ni yang wakaf Johor tu, e-wakaf tu, serendah RM10. Ya. Kalau kita di ITM ni, Tuan Haji, kita ada wakaf. Okey, wakaf kapet, alhamdulillah kita dah sampai targetnya. Dan sekarang kita ada projek wakaf sekolah agama. Kita nak bina sekolah agama. InsyaAllah kita harapkan Majlis Agama dan juga Jawatan Agama akan memberi sokongan. Tetapi di pihak UTM kita juga kita pun terasa terpanggil untuk menyumbang. Jadi maksudnya platform untuk mengerjakan zakat, nak mengerjakan wakaf, nak mengeluarkan wakaf, nak mengeluarkan zakat ni terbuka luas je. Tak payah tunggu apa je, tak payah tunggu kita senang je. Ya, betul. Kalau kita lihat pada hari ini, satu platform yang mudah pernah disediakan oleh pihak pemerintah, khususnya kalau kita di UTM, pihak yang pihak yang melantik kita lah UTM kan. Maksudnya kita diberikan kemudahan. Mungkin alhamdulillah setakat ni kalau kita lihat, kemudahan yang paling kita nampak di dekat kita adalah potongan gaji. Itu paling mudah kan, kita bekerja ni potongan gaji lah paling mudah. Saya kalau nak fikir kalau tak ada potong gaji doktor, saya pun silap tak bayar ni sedekah ni. Jadi kita betul macam di Johor, alhamdulillah kita ada, kalau sedekah ni kita ada tabung masjid Johor. Kalau yang saya sebut boleh dipotong gaji lah, tabung masjid Johor, tabung yang panggil tabung bangunan masjid Johor. Dan kalau di peringkat Majlis Agama, kita ada wakaf tadi lah yang disebut saham wakaf Johor kita panggil. Betul. Alhamdulillah ada. Saya dipahamkan di UTM pun memang ada staf-staf kita yang buat potongan gaji untuk zakat dan juga untuk wakaf. Alhamdulillah. Teruskan. Ini satu benda yang saya rasa platform yang boleh kita gunakan untuk kita menyegarkan diri kita, membugarkan diri kita dengan amalan kita bersedekah. InsyaAllah mudah-mudahan. Kadang-kadang sekarang pun kita pun dah pandai online kan doktor kan. Kita terus kadang masuk Maybank lah, masuk apa. Saya tak ada masalah tu, kita dah boleh. Tak ada masalah di situ. Jadi poin kita je kat sini, kita nak kita seru diri kita sendiri untuk sama-sama bersedekah ini, berinfak, berwakaf ini. Jangan tunggu ada duit lebih lah. Maksudnya semampu kita lah je Betul. Sedikit pun tak apa je Tak apa doktor, tak apa. Yang penting doktor kita ikhlas kerana Allah Ta'ala. Itu mustahak tu. Sedekah kita ikhlas. Jangan tak ikhlas pula. Jadi kita di UTM pun kita ada ramai Tuan Haji yang membuat potongan gaji zakat ini. Tetapi jumlahnya tu kita harapkan bertambahlah dari masa ke semasa. Jadi di kesempatan ini saya ingin menyerulah rakan-rakan warga UTM, siapa-siapa yang belum membuat potongan gaji untuk bayar zakat pendapatan, boleh melalui dengan kita di Pusat Islam UTM. Okey Ji, jadi ada satu lagi yang saya tertarik tadi. Haji sebut tangan kanan memberi, tangan kiri tak tahu. Tapi sekarang ni kita tengok dia macam satu trend lah Ji. Saya pun kadang-kadang nampak benda ni macam bagus, tapi kadang-kadang nampak macam tak bagus. Saya nak minta pandangan Haji lah. Kan kita nak lihat orang yang berinfak, bersedekah, menolong orang ni, tetapi dia kelihatannya tu dikongsi di media sosial. Jadi apa pandangan Haji tentang perkara ni Ji? Yalah, ini mungkin pandangan peribadi saya lah ya doktor. Bukan hukum lagi, pandangan peribadi saya.
yalah, kadang-kadang kita tidak nafikan dengan adanya dia membuat begitu, dia akan memberi semangat kepada rakan-rakan kita di luar, betul. Ialah contoh macam kawan-kawan kita yang rajin bersedekah dan merakamkan dalam Facebook dan sebagainya, melihatkan membantu orang susah. Benda yang baik. Kita pun agak, pada saya tidak ada satu masalah dan sebagainya. Cuma mungkin ada setengah-setengah pihak yang dia tidak berapa berpuas hati atau tidak berapa gemar lagaknya mungkin. Sebab mungkin akan beri kesan kepada pihak-pihak yang telah pun diberikan tugas, diberikan tanggungjawab. Apapun benda yang berkaitan dengan kita dengan Allah Ta'ala ni, yang pertama yang saya sebut tadi, mesti ikhlas kepada Allah Ta'ala. Tak? Kalau kita bantu orang, kita niat kita baik dan kita ikhlas, insyaAllah Allah akan pandang kita sebagai orang yang ikhlas. Tetapi kalau sebaliknya, tak guna pun. Kalau kita masuk Facebook, masuklah berapa lah 3 juta penonton pun, tapi tak ada keikhlasan hati kita, hanya sekadar nak nampakkan muka kita, Ustaz Faisal masuk, bagi sedekah. Kan? Lepas tu, kecoh satu dunia. Tak boleh, tak guna, betul. Cuma, pada saya lah, betul lah. Bagus ni, kita jangan tunjukkan kebaiknya lah pada saya. Biarlah kita buat dengan cara orang tak tahu sedekah. Supaya, benda yang macam Nabi sebut tadi kan, tangan yang tak nampak, tangan yang beri. Dan kita biasa amalkan gitu. Cuma mungkin yang saya sebutkan tadi, niat kita gitu untuk memberi satu pengajaran kepada masyarakat yang lain yang di luar sana supaya cuba contoh hija mungkin juga untuk memberi galakan, untuk motivasi. Pada saya, kalau itu niat dia tak ada masalah. Dia apa pun doktor, dia balik kepada niat orang tu lah. Kan? Innamal a'malu binniat. Kita balik kepada niat. Kenapa dia buat begitu? Kalau niat dia untuk mempopularkan diri dia, maka dia akan dapatlah apa yang dia dapat. Kan? Pahala Allah alam tak tahulah gitu. Tapi kalau niat dia tadi untuk dia buat amal kebaikan, untuk dia menggembirakan hati buat pihak yang dibantu, dalam masa yang sama mungkin dia juga menyalurkan bantuan orang yang berikan duit pada dia itu, alhamdulillah kita pada kita ahlan wa sahlan, kita alu-alukan orang-orang yang begini. Cuma janganlah orang kata terlampau sangatlah pada saya lah. Kita kena jaga hati, perasaan masing-masing, pihak-pihak yang berkenaan. Jadi ini pada saya lah Dr. sebagai pandangan pribadi saya lah, insyaAllah. Okey, baik. Tapi saya memang tertarik dengan pandangan Haji ni. Maksudnya kita dekat sini, kita sebagai apa ni orang panggil warga netizen ni, kan? Kita maknanya jangan kecam lah. Kan? Kita tak tahu niat orang tu. Kan? Mungkin dia nak tunjuk dekat Facebook tu niat dia ikhlas untuk menggalakkan motivasi kepada orang lain. Jadi kita ni di pihak netizen ni pun kena hati-hati. Kan? Sebab keikhlasan itu menjadi rahsia Allah SWT dengan dia juga. Kan? Tak ada siapa yang tahu. Mungkin niat dia nak menggalakkan orang je. Betul je? Betul. Saya tertarik Dr. Ada satu cerita nak cerita sikit boleh? Silakan. Satu ketika saya nak cakap soal ikhlas. Kenapa penting soal ikhlas ni? Berlaku dalam satu peristiwa antara Rasulullah SAW dengan seorang budak kecil, budak perempuan kecil satu hari. Nabi didatangi oleh seorang budak perempuan yang kecil dalam keadaan menangis esak-esak. Jadi Nabi sangat heran, budak perempuan ni kenapa awak menangis? Dan Nabi tengok budak perempuan ni pula, dia memasukkan kedua-dua tangannya ke dalam kocik jubah dia. Dia masuk. Lalu Nabi bertanya kepada dia, kenapa awak menangis? Apa sebabnya? Lalu dia bercerita, wahai Rasulullah, saya ni, mak bapak saya dah tak ada, anak yatim piatu. Malam tadi saya bermimpi, dia kata, berjumpa dengan kedua ibu bapa aku dalam dua suasana yang berbeza. Pertama, aku jumpa mak aku dalam neraka Allah, kata dia. Yang dia tak sangka maknya masuk neraka. Dia kata teruk keadaan mak saya, dia kata Allah sedihnya, mukanya pucat, mukanya lesi, tak bermaya langsung, menangis, berpeluh sebagainya. Sampai minta air dan sebagainya lah, memang teruk sama. Lalu dia pun heran kenapa mak dia jadi macam ni. Dan dia melihat doktor mak dia memegang dua benda. Di sebelah tangan kanannya dia memegang sapu tangan dan sebelah kirinya memegang jubnah, keju lah. Dua benda dia pegang. Dan kalau anak dia dalam keadaan keheranan, kenapa mak jadi macam ni. Lalu dia pun berlari. Akhirnya dia pun terjumpa dengan ayahnya yang pada ketika itu berada di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kesempatan yang ada itu, dia pun berjumpa dengan ayahnya dan bertanya pada ayah, kenapa sebenarnya mak jadi macam ni? Dia masuk neraka ni. Lalu ayahnya berkata, wahai anak, sebenarnya mak kamu memang bagus. Isteri yang taat, isteri yang solehah, yang baik. Tetapi dia ada mempunyai satu sifat, satu perangai yang tidak elok. Satu benda yang dia tak elok perangai, iaitu apa? Dia tidak akan pernah ikhlas dalam memberikan sedekah. Tak pernah ikhlas kecuali dua benda saja yang dia ikhlas. Yang kamu nampak dia pegang itu, itulah ikhlas kalau dia sedekah.
Kalau dia sedekah sapu tangan, ikhlaslah tu. Kalau dia sedekah keju, ikhlaslah tu. Tapi selain daripada itu, dia tak akan ikhlas. Dia akan sibuk menceritakan kepada orang apa yang dia beri sumbangan. Lalu si anak ni, tuan-tuan dan puan-puan Allah, apa dia buat? Dia minta pada ayah dia, wahai ayah, tolong bagi aku air sikit. Aku nak bagi pada mak-maknya haus. Ayah kata, tak boleh. Aku dan seluruh penghuni di syurga ini telah pun diarahkan oleh Allah Ta'ala, jangan bagi air walaupun sedikit pun kepada mak kamu. Tetapi anak ni dengan nalurinya sebagai seorang anak, dia ambil juga air, dia degil, ambil air, dia tandah air, dia terus berlari ke neraka tadi, pergi kat mak dia, dan dia menghulurkan tangannya yang berisi air tadi kepada ibu dia, dan pada ketika itu tangannya pun disambar oleh api neraka, dan dia terjaga daripada tidur. Kan saya kata di mimpi tadi. Dan bila terjaga daripada tidur, tuan-tuan, apa dia nampak? Dia nampak kedua-dua tangan itu terbakar. Lalu sebab itu dia jumpa Rasulullah SAW dalam keadaan apa? Dia letakkan bajunya, tangannya ke dalam kocek jubah. Tak nampak kan? Lalu pada ketika itu, dengan mukjizat yang ada pada Rasulullah SAW, Nabi perintahkan budak ni keluarkan tangan kamu, wahai anak. Dan dengan mukjizat yang ada pada Nabi, tangan budak ini kembali seperti mana sedia kala. Dan dia berpesan kepada anak ni, tolonglah kamu balik, buatlah beberapa banyak amal yang kamu boleh buat dan niatkan pahala-pahalanya itu keseluruhannya kepada kedua ibu bapa kamu, mudah-mudahan keduanya akan masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Doktor, syahid di sini orang Arab kata, fokus kita ikhlas memberi sedekah. Ini penting. Walau banyak mana pun kita bagi. Okey, baik Ji. Jadi keikhlasan ni sangat merupakan perkara yang penting lah, yang paling utama dalam kita melakukan ibadah lah Ji. Sama ada kita nak ikhlas ataupun sebaliknya, itu adalah maknanya kita lah yang menentukan dia. Okay. Jadi bila Haji sebut ni tentang yang tadi tu bahagian akhir tu, maksudnya dia suruh balik, Rasulullah suruh balik budak ni tadi untuk beramal sebanyaknya. Jadi saya pun teringat lah, kita ni pun ada mak ayah, mungkin saya ni anak yatim piatu je sekarang ni. Jadi inilah masanya agaknya kita berbakti kepada ibu kita, seperti mana yang hadis Haji awal Haji sebut tadi, terputus 3 perkara tu Ji. Kita doakan kebaikan untuk ibu ayah kita, sama-sama berinfak, bersedekah, wakaf, insyaAllah. Okey Ji, masa dah tamat Ji, kita ada 2 minit. Saya minta Haji bagilah sikit Ji nasihat kepada kita, pada saya ni di hujung-hujung Ramadan ni, mungkin apa yang kita boleh tumpukan ibadah ataupun apalah aktiviti yang kita boleh buat untuk kita tinggal masa yang sedikit ini Ji. Silakan. Terima kasih Dr. Nasir. Jadi tuan-tuan dan puan-puan Allah kat sini, khususnya nasihat ni saya berikan diri saya bercakap. Ini dekat lain saya dululah. Jadi masa yang Allah bagi kepada kita tinggal beberapa hari. Kita pun belum tahu ni boleh habis ke tidak di Ramadan ni. Saya bercakap, kita pun belum tahu habis ke tidak ni. Untuk Ramadan kalau ada yang belum, apa tadi? Tetapi dalam untuk membuat persediaan, sudah orang tentu tuan-tuan, kita mesti juga membuat persediaan untuk akhir. Kalau anak kita dulu dia ada PSU PSR, kalau nak PSU dia ada betul. Ini pun juga. Dan last minute ni kita lari lebih kuat lagi, lebih kuat berusaha. Yang pertama, jangan lupa kita banyakkan amalan-amalan kita, buat ibadat-ibadat, solat sunat, Al-Quran. Ini penting, bacalah, jangan tinggalkan usaha terutama Ramadan. Dan pastikan tuan-tuan Allah, kalau boleh kita berazam Ramadan kali ini kita khatam sekali pun jadi sah. Ini kena azam. Pagi lagi ni insya-Allah. Alhamdulillah. Banyak sunat begitu juga. Kalau boleh kita bangun malam, lawan nafsu kita. Dan Aisyah pun kata Nabi dikut yang terakhir ni, Nabi akan kejut ahli keluarganya bangun. Kan, bangun untuk sembahyang solat bersama bila. Ini kena ikut contoh Rasulullah SAW. Jangan kita malas. Itulah saya. Inilah peluang yang kita ada ni. Kita pun tahu Lailatul Qadar, Allah berikan satu kemudahan atau nikmat kita. Ini kita akan bercakap bagaimana untuk kita mendapatkan Lailatul Qadar. Yang ketiga, di perkara ini dulu kita boleh buat, doktor. Kalau tak boleh, masjid. Kita aja dulu tak boleh kan. Ada sekarang sendiri tak boleh jika, tak apalah. Tak rumah pun tak apalah. Dapat benda yang sama juga mudah-mudahan. Dan kemudian kita buat Allah kalau boleh berzikir, kita wirid sebagainya, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ampunan. Allah minaka afun karim, tahabbul afwa fa'fu anna. Doa ni ulang-ulanglah kita baca. Berikan ampunan ya Allah pada tu.
minta Allah ampun dosa kami semua ya Allah. Kita kena rajin berdoa kepada Allah apa saja yang dosa kita. Kemudian yang disebut tadi sedekah tadi dan dalam masa-masa semua kalau kita ada masa dan lapangan untuk kita menuntut ilmu pun sama-samalah kita kena rajin ilmu dalam masa-masa terakhir ini insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan Allah, saya nak sambung doktor, nak tutup sikit dengan hadis yang baca tadi awal tadi, tak habis sebenarnya. Nabi kata zaman Abu Adam itulah amalnya ketiga yang pertama ajar dia ajaran kita. Dan kita yang ada nanti Allah bagi salah kita. Ini kalau kita nak kita boleh ada masalahnya kepada mereka berdua. Yang kedua kata Nabi, ilmu yang memberi manfaat kepada orang lain. Orang gunakan ilmu itu untuk kebaikan bersama. Jadi kita Rasulullah SAW yang mendoakan bapaknya. Jadi mudah-mudahan kita doa dapat kita kebaikan. Mohon maaf kepada saya dan kita jumpa lagi pada masa-masa datang. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Tuan Haji Ahmad Faisal, Timbalan Mufti Kerajaan Johor kerana sudi bersama dengan kita petang ini. Saya bagi warga UTM mengucapkan setinggi-tinggi bahagia lah. InsyaAllah di lain-lain kesempatan kita akan bertemu dan saya harap apa yang kita telah bincangkan, apa yang telah dikongsikan oleh Tuan Haji tadi dapatlah kita sama-sama laksanakanlah, sama-sama kita cuba amalkan dan sampaikan kepada rakan-rakan kita yang mungkin tak berkesempatan untuk melihat ataupun menonton kita pada petang ni bersama dengan kita. Jadi saya pun ingin mengundurkan diri, insya-Allah di lain kesempatan kita bertemu lagi. Jadi manakala ini adalah sesi yang terakhir untuk Ramadan kali ini, saya ucapkan ribuan ampun maaf, kemaafan kalau ada mana-mana yang terkurang dan mungkin silap kan. Jadi saya mohon kemaafan kepada tuan-tuan. InsyaAllah kita berada di dalam bulan Ramadan ini hanya berbaki beberapa hari. Cuba kita lipat gandakan usaha kita. Mudah-mudahan Allah memberikan ampunan kepada kita. Jadi saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.